Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. InsyaAllah malam ni kita masuk pada tajuk Tayammum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi, amin. Tayammum, kita pernah dengar lah tu, tapi jarang kita buat. Jarang kita buat. Walau bagaimanapun, apabila ada keperluan, sekurang-kurangnya kita tak panik lah. Sembahyang tetap kena sembahyang. Cuma dua keadaan lah. Di mana kita sebut sebelum ni tentang Al-Jabair dan Al-Asaib. Kita sebut juga, sentuh juga sebelum ni berkait tentang tayammum. Al-Asaib iaitu balutan. Al-Jabair, Al-Asaib, balutan pada anggota yang patah dan juga anggota yang luka. Jadi kalau kita pergi hospital, pihak hospital akan syorkanlah kalau patah disimen disimen, kalau luka dibalut balutan. Jadi kalau balutan tu dua keadaan, sama ada kita mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar. Tiga kaedah yang kita sebut dah sebelum ni. Kaedah yang pertama iaitu membasuh pada anggota yang sihat. Anggota sihat wajib dibasuh. Kalau anggota wudu, anggota yang sihat, kita buat contoh hari tu ni, macam kaki kita, kaki kita dibalut. Contoh ulang balik lah. Dia mengajinya tu diulang-ulang. Tak ulang ni dia lupa. Beza dengan kita mengaji dulu. Kemarin mengaji, lepas tu hari ni mengaji. Tajuk yang sama. Kemarin baris pertama, hari ni baris kedua. Baru kemarin. Takkan lupa. Itu pun dulu-dulu tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dulu, sebelum nak masuk pada baris yang kedua, dimintakan semua yang belajar kemarin menghuraikan balik
apa yang diajak, Mari belajar dah. Ustaz dah hurai dah, Tuan Guru dah hurai dah. Sebelum mengubah pada baris yang kedua, tiap-tiap kita diwajibkan menghuraikan balik apa yang diajak kemarin. Agak-agak lena tidur nak, esok nak kena hurai, tidur tak lena tu sebab baru kemarin. Beza dengan kita mengaji lah, mai bulan sudah, lepas tu mai pula bulan ni lama dak tempoh, lama lagi lupa tu dulu ni. Walaupun bagaimanapun dulu ni dia ada catatan, dia ada dobek dia. Walaupun kemarin mengaji, tapi catatan untuk nak dihuraikan keesokan hari memang ada, Kadang-kadang catatan yang dicatat tu lebih banyak daripada apa yang dibelajar. Belajar satu barisnya, tapi catatan kita bermuka-muka, banyaklah catatan tu. Tu dulu ni kaedah kaedah kita mai mengaji ialah kaedah mai dengar. Yang pertama mai dengar, lepas tu ingat, lepas tu amal, lepas tu sampaikan. 4 kaedah ni. Mai dengar, lepas tu ingat. Jadi kalau dia nak kaedah yang kedua nak ingat ni kena ada catatan. Kalau mai duk ni tahap Imam Syafi'i, insya-Allah lah dia dengar memang dia tangkap dah. Tapi kita ni balik tengok Gusti, tengok drama 7 hari mencinta ilmu, lupa dia lupa apa. Saya ulang balik contoh kita sebut dulu ni Al-Jabair Al-Asaid, balutan pada anggota yang patah, pada anggota yang luka. Balut macam tu lah contoh, macam ni lah kaki kita balut. Saya buat contohnya lah, tak tahulah balut macam mana, saya buat contoh balut macam ni lah. Maksudnya hujung jari ada nampak, tumit nampak, di kawasan yang sihat wajib dibasuh. Jadi kawasan depan ni wajib basuh, kawasan belakang ketika wudu, kalau kaki basuh bahagian ujung, basuh bahagian tumit, iaitu kawasan anggota wudu. Lepas tu kaedah yang kedua ialah menyapu di atas balutan. Ambil ayat bukan basuh, sapu, beza. Saya hidup basuh pula kain balutan, marah dengan doktor, bukan basuh, sapu. Macam kita dalam Quran sebutlah wamsahu biruusikum, sapulah kepala, bukan celup dalam kolah kepala, sapu. Walaupun dengan suat rambut pun kita Imam Syafi'i sah dah sapu, beza dengan basuh. Kaedah yang kedua, sambil ayat sapu di atas balutan. Sapu tak ampu diikut jalan, tak payah duk tanya buat sapu kena pun, ikutlah hak syariat, hak Islam ajak, tak payah duk tanya lah. Macam mana kita sebut dulu ni, ketika kita duk kuliah dia tanya, tanya apa? Dalil ayat Allah sebut Maidah ayat 6, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Allah beritahu, wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kedua kaki kamu hingga ke buku lali. Ini firman Allah, tak perlu tanya lah, tapi ada orang tanya ketika kita mengajar, dia tak ada dalam kuliah, dia duduk keluar, duduk sembang. Tapi bukan sini lah cerita di Afrika, bukan sini lah. Masa habis kuliah, dia masuk, dia angkat tangan, dia kata, ustaz nak tanya ustaz. Saya kata tanyalah ustaz, kalau orang kentut ustaz, batal wuduk kan? Batal lah kentut,
Dia kata kalau orang kentut pula bunyi pun, dia kata, bunyi lagi dia sebut. Kalau orang kentut Ustaz, bunyi pun, batal tak wudu? Batal lah. Maksudnya batal lah, keluar depan ataupun belakang, batal lah. Habis Ustaz, kalau batal wudu, kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh kedua tangan? Kenapa kena sapu kepala? Kenapa kena basuh kedua kaki hingga ke buku lali? Sedangkan itu firman Allah, tak tanya pun tak apa dah, firman Allah. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dia tak cakap banyak dah, sami'na wa ata'na. Dia kata kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh tangan, awak tak basuh di bungkuk? Logik akal memang lah, logik akal basuh di bungkuk lah. Tapi belah-belah KL ni bungkuk ni pun tak faham. Lepas aku dah tanya Ustaz, bungkuk tu apa Ustaz? Punggung, basuh punggung. Dia kata kenapa tak basuh di punggung? Kenapa basuh muka? Saya pun tak tahu nak jawab macam mana nak jawab. Pening jugalah soalan macam tu nak jawab. Saya pun jawab macam inilah tuan. Tuan kentut bunyi pun. Ketika tuan kentut tu, orang tengok di mana? Tengok di muka tuan ke tengok di punggung tuan? Kita tengok di muka saya. Tu kena basuh di muka. Jawab macam tu lah. Nak jawab macam mana? Jawab macam tu lah. Patutnya tak payah tanya lah. Baik. Jadi sapu di atas balutan. Ambil ayat sapu di atas 3 kaedah. Jadi kalau tak ada balutan Ustaz, tak payah sapu lah. Kalau tak ada balutan, tak payah sapu lah. Balutan tu tak ada. Contohnya luka. Tu dia luka berubat dah. Basuh juga kuasa yang sihat. Yang luka jangan basuh lah. Kenapa? Kenapa bila kita basuh susah nak sembuh tak? Susah, dia kena ayak dan dia akan hilangkan ubat. Kalau tak ada balutan, basuh yang sihat je lah. Jadi kalau ada balutan, maka sapu di atas balutan. Lepas tu yang ketiga, ganti dengan tayamum. Kita sebut dulu 3 kaedah. Apa-apa pun 3 kaedah ni. Kalau ada balutan, 3. Basuh anggota yang sihat, sapu di atas balutan, dan tayamum. Tayamum duanya tepuk yang pertama, nanti kita akan sebut muka. Tepuk yang kedua tangan. Baik. Kita mengetahui bahawa wudu adalah syarat sah sembahyang. Wudu adalah syarat sah sembahyang. Nanti kita akan jumpa. Dan kita dah belajar dah sebelum ni tentang wudu. Tapi kita akan masuk lagi, dia akan cerita balik nanti, iaitu syarat sah sembahyang. Esok sampai tajuk sembahyang dia akan buat mai pula, iaitu syarat sah sembahyang, iaitu suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Bersih pada pakaian, bersih pada badan, bersih pada tempat yang kita nak letakkan anggota ketika sembahyang. Syarat tu mesti suci. Jadi suci tu dengan kaedah, kalau berwuduk ni tak dapat kita nak laksanakan wuduk, sebagai ganti kepada wuduk ialah dengan tayamum. Mana tahu ayat tak ada, tapi kita mungkin insya-Allah lah ikut. Tapi setengah-setengah tempat memang ketiadaan ayat. Ataupun ada ayat tuan-tuan, tapi ayat tu lebih perlu kepada minum ataupun masak. Kalau guna ayat sedikit kegunaan maksudnya untuk masaknya, maka ganti dengan tayamum. Tu dari zaman sahabat selalunya ketika mana kita sebut dulu tentang qada hajat, mereka membersihkan, mereka qada hajat, mereka beristinja dengan batu. Istinja dengan batu, dengan benda kesat. Kita ada tak? Kita jarang. Selalu siapa yang ikut kaedah ni, orang Cina mereka guna tisu. Kaedah tu betul kita tanya, cuma mereka tak tahu mereka tak tahu itu makna istinja dengan benda kesat. Kalau kita tanya mereka, kenapa you guna tisu, mereka akan menjawab geli. Dia kata geli. Kenapa geli?
maksudnya kita, hak kita orang Islam, kita kebanyakan kita ni, kita basuh terus. Maksudnya kita seolah-olah bermain-main dengan najis. No, tu tangan kita berbau. Kita pegang terus najis, no. Jadi kalau istinja, kita guna kertas dan sebagainya, kita guna kertas. Maksudnya kalau batu, 3 batu lah. Kalau kertas, 3 pujuk, 3 line lah, ataupun 3 lipat tu. Kita bersihkan dahulu zat najis. Zat najis tu bersihkan dulu. Lepas tu baru kita guna air. Bila kita guna air, zat najis dah tak? Tak ada lah, no? Tapi boleh tak? Kalau tak ada beristinja dengan tisu, dengan batu, boleh tak kalau tak guna air? Boleh. Dengan syarat-syarat tertentu seperti mana kita dah belajar dah sebelum ni, no? Cuma balik tuan-tuan ingat balik lah, no? Kalau saya dah ulang balik, pakai tak masuk tajuk, no? Jadi balik cek balik. Tajuk yang kita mengaji tu syarat istinja. Walaupun dia kesannya masih ada, boleh kita semayang dengan istinja dengan batu, dengan tisu, dengan kertas, dengan benda kesat, dengan syarat tertentu. Syarat-syaratnya balik buka kitab lain, ulang balik, no? Tengok hak awal tajuk dulu lah, tajuk istinja, no? Tapi kita tak ada lah benda ni lah, sebab kita Allah bagi nikmat ayat, no? Nikmat ayat banyak Allah bagi pada kita, no? Setengah-setengah tempat tu ayat tu sangat berharga. Berkata ni zaman sahabat pun tak ada ayat. Ketika Nabi nak berwuduk, ayat tak ada. Nabi tanya sahabat-sahabat, ada ayat tak? Ada sahabat ramai bekas ayat. Nabi celuk tangan Nabi yang mulia. Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan Bismillah. Keluar ni ayat kok celah jari Nabi ni, sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Banyak ada ayat keluar, banyak, no? Itu mukjizat, no? Allah bagi dekat Nabi, no? Nabi kata ayat tak ada, no? Kita alhamdulillah, walau bagaimanapun Allah bagi kita nikmat ayat, jangan membazir, no? Jangan bazir, no? Tamu-tamu belah kampung saya, no? Belah Baling, no? Sana ayat masyarakat orang dulu lah, 30 tahun 40 tahun dulu lah, saya pun 52 dah. 40 tahun dulu ni kerajaan bagi batang baik kepada orang kampung buat gotong royong, korek sampai bukit tu, no? Guna ayat bukit. Dulu ni RM1 sebulan, lah RM2. RM2 sebulan, no? Di setahun baru RM24, no? Kadang-kadang buka buang macam tu, buka biar macam tu di sungai rumah, no? Sebulan RM2, gunalah banyak mana pun. Sebulan RM2, no? Cuba kita tengok, no? Buat macam tu, no? Muratih, no? Tapi sebab apa? Sebab kita nikmat Allah bagi, maka kita kena jangan jaga nikmat, no? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, no? Baik. Syarat sah sembahyang ini kita akan jumpa. Ataupun tawaf, ataupun menyentuh Al-Quran, menanggung, no? Mesti dalam keadaan suci, no? Mesti dalam keadaan suci daripada hadas kecil, kadang hadas besar. Kadang-kadang orang pelik juga, orang setengah orang, dia kata, ustaz saya malam bersama, lepas tu bangkit pagi tidur lewat saya, no? Tidur lewat, lepas tu bangkit tak ada nak mandi wajib tu, biar aja. Saya tanya dia, biar aja mandi tak? Mandi? Hak mandi tu mandi apa, no? Cuma tanpa niat je lah, no? Mandi macam kita mandi biasa lah, cuma bezanya meratai ayat seluruh badan. Dia kata mandi, habis mandi apa? Mandi biar aja, no? Cuma ubah lah niat mandi wajib. Aku mandi wajib, no? Mudah kan? Aku mandi wajib, no? Pelik. Pergi kerja mandi, tapi dia tak mandi dah besar, no? Mandi tadi niat lah. Niat tu penting. Yang kedua, meratai ayat ke seluruh badan, tidak terkecuali walaupun seorang bulu, no? Mandi lah. Dia kata bangkit lewat tak ada nak mandi wajib, no? Lepas tu pergi kerja terus, tanya mandi tak? Mandi, no? Mandi pula, no? Nak pergi kerja mandi, cuma niat lah, no? Apa dia mana niat? Kasat lintasan, lintas dalam hati, takkan tak lintas kau, no? Lintasan, no? Lintasan telung ayam, lintas tak?
telur ayam. Mahal telur ayam saya pergi beli tadi. Beli di kilang tau. Hak ni pun satu pampan tu RM16.84. No, mahal lah. No. Buat main-main lah. Telur ayam. Nampak ada telur ayam? Nampak no? Nampak kuning. Lintasan lah tu. Telur itik. Nampak tak? Lintasan lah tu. Tu kita Imam Syafi'i sunat lafaz. Sahaja aku mandi wajib. Oh, mandi wajib. Lintas tak? Takkan tak lintas no? Mestilah lintas no? Pelik tengok dah takbir 5 kali. Allah, astagfirullah, tak masuk no. Kok mana tak masuk no? Sebab dia banyak sangat duk ingat. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat, makmum ikut imam. Nama apa? Atau tak imam malam ni? Dengan nama-nama tak imam dia balok 10 kali takbir. Jenuh no. No? Jenuh lah. Jangan kita duk memayahkan no. Bagi mudah lah no. Islam kasi upaya-upaya sangat no. Niat lintasan dah, lintasannya lah no. Cuma Imam Syafi'i sunat lafaz. Bila kita lafaz ingat tak? Sebut tak? Sebut no. Sebut lah. Dia kata menyentuh Al-Quran menanggungnya. Menanggung. Berwuduk hanya boleh dilakukan dengan air. Berwuduk hanya boleh dilakukan dengan ayat. Ada ayat boleh wuduk lah no. Walaupun sedikit. Kalau Nabi berwuduk dengan secupak no. Boleh kita ambil ayat ni. Walaupun sikit boh dan dalam bagi dia apa berjirim tu, bentuk zat-zat ayat tu bagi meleleh tu. Sapu wuduk ambil ayat tu. Ataupun kita semuk bagi dia meleleh tu, bagi berbentuk tu, sapu tak boleh no. Yang kita ambil pi rendam dia ayat tu, sapu tak boleh no. Dia kena zat tu. Ada ayat maksudnya boleh sikit pun boleh dah. Tapi kalau tak ada ayat, kena ganti dengan tayammum. Ataupun ada ayat sedikit yang kita sebut, ataupun ada ayat jauh ayat itu dikawal oleh musuh. Ada ayat depan tu ayat, tapi duk tunggu musuh tu. Tapi bom tembak no. Tayammum. Ataupun jauh no, lebih daripada 2,5 km. Kita kata di mana no Batu Mau. Ayat dah tak payah pergi tayammum. Dan kalau pergi susah tak? Bakat kumur habis no? Kita binjai bayar lepas bakat pergi Batu Mau belakang. Kenapa? Di sana ada ayat no? Maksudnya ganti dengan tayammum no? Tayammum. Baik. Kadang-kadang tu yang peliknya, yang aksiden tu anak balut kaki, balut kepala semua tu. Tapi yang tak sembahyang, mak ayah tak sembahyang. Pelik tu. Pelik kita tu. Dia buat mudah-mudah. Yang aksiden anak tu, yang balut semua masih main kaki anak, tapi yang tak sembahyang mak ayah. No, pelik sungguh no. Kalau nak tak sembahyang boleh gagah sebab dia balut habis. Boh dengan area pun sangkut lagi kan. Mak tak sembahyang dah. Mak ni duk ingatkan anak no. Itulah hang mak oi. Mak duk larang lah mak dah hang ni no. Hang tak mau dengar duk reh motor juga. Mak duk hari-hari ingat kat hang. Hang tak dengar cakap mak no. Allah siapa susah. Hang pun susah, mak lagi susah no. Duk tidur dah tahan duk ni. Mak pula tidur dia. Tidur dengan tilam pun tak ada. Hang tidak tertilam dah tilam kat mak tidur atas kursi. Lah siapa susah. Lain kali nak reh ajak mak sekali no. Semudah ke no. Ni mak yang susah duduk atas kursi, duduk tidur macam tu no. Lain kali senang-senang ajak mak sekali lah reh motor no. Tak semayang dah no. Ni peliknya. Yang balut anak, yang mak ayah tak semayang dah. Baik. Tetapi kadang-kadang manusia tidak boleh menggunakan air disebabkan ketiadaan air. Tak ada ayat no. Terlalu jauh yang kita sebut ni, 2 km lebih no. Daripadanya atau sakit. Sakit kita sebut tadi lah aljabair tu, balutan sakit no. Balutan tu kadang-kadang orang hak bom plaster di tangan pun jaga no. Itu pun kena tayammum lah kalau tak buka. Kita buat ni tayammum kan tak? Ni ambil ayat dia kata ada ustaz kita sapu di atas. Memanglah sapu di atas balutan. Tapi nak kena ganti pula dengan tayammum. Itu pun kalau tayammum kalau balutan itu terkena pada anggota tayammum. Anggota tayammum ni apa? Muka dan tangan. Tangan balut no. Nak tayammum macam mana?
anggota tu anggota tayamum. Tayamum jugalah, cuma sembahyang menghormati waktu. Nanti dia sihat, nanti dia kena qada. Mana tahu aksiden ni habis muka kan dah tayar, tercabut tayar tersembah muka, habis muka ni, pergi hospital dia baluk muka. Nak tayamum, anggota tayamum dua, muka dan kedua tangan. Jadi nak sembahyang, nak tayamum tak boleh. Jadi kawasan yang sihat kita buat jadilah cuma dia kena sembahyang menghormati waktu nanti dia sihat, nanti ni kalau sebulan dia qada balik hak dia tinggal, hak dia hak tayamum, maksudnya dia sembahyang tapi sembahyang menghormati waktu, cuma dia qada baliklah. Tetapi kalau dia meninggal dikira tunai. Contohnya sembahyang menghormati waktu, kalau dia mati yang hak dia sembahyang menghormati selama kita kata sebulan sebulan itu dikira tunai. Tetapi kalau dia sihat, wajib dia kena qada. Jadi kita buat pilihan, kalau mati kira tunai, kalau hidup qada. Agak nak yang mana? Hiduplah qada lah kalau pilihan maka hidup, mau nak hidup jadi kalau mati dikira tunai Jadi kalau dia tak hutang lah dengan Allah. Tapi kalau dia hidup, dia wajib kena qada kerana terkena pada anggota tayamum muka kan, kedua tangan kan, selalunya dia berplaster di tangan jadi dia kena tayamum juga. Buat macam biasa, semua dia kena ganti balik. Dia contohnya balutan sapu juga macam biasa juga cuma dia kena ganti balik lah ketika dia sihat nanti itu kita dah sebutlah dulu ni tentang ajabirah tentang qada-qada tu, ataupun balutan tu ada apa kita sebut dulu ni, dia sebut ni ada ubat najis. Contohnya ubat tu ada najis tapi selalu tak ada ubat tu selalu tak ada najis. Kalau najis ubat tu sama jugalah kena qada balik apabila sihat. Ataupun balutan itu yang kita sebut dulu ni walaupun tayamum tetap kena qada. Contohnya balutan tu melebihi had sakit, yang luka di ujung jari tani luka, tapi pergi hospital dia balut satu kaki luka sedikit patah ujung jari ni patah di sini tapi dia simen sampai ke lutut ini pun sama juga, dia kena qada balik tapi kalau dia balut, dia simen pada anggota yang patah luka, yang tu tak apa contohnya kalau balut semualah dia pergi hospital luka tadi kena parah dia pergi balut tu, dia satu kaki dia balut habis tak nampak apa yang ni juga dia kena qada ini kita sebut dah sebelum ni, saya ulang sikit-sikit bagi ingat balik. Baik. Dia kata terlalu jauh daripada atau sakit menghalang daripada menggunakan air. Oleh itu di antara kemudahan dan keizinan yang diberikan oleh Islam ialah bertayammum. Islam suruh kita tayamum di mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang kepalanya kena batu, kan kita sebut kepala kena batu, pi musafir. Sahabat-sahabat pergi musafir, seorang sahabat kepalanya kena batu, luka parah, maka dibalutlah. Kena jadi cerita sahabat ni berjunuk, malam tu tidak mimpi dan lagi ni hadis Nabi ni hak kita sebut dulu ni hak sahabat yang luka di kepala tu nak jadi cerita, malam tu mimpi menyebabkan keluar air mani. Tak sakit kepala mimpi sehingga kan keluar ayat mani, mimpi junuk lah, mimpi bersetubuh lah. Maka bangkit pagi esok dia tanyalah sahabat-sahabatnya, adakah keringanan lain? Maka sahabat kata tak ada keringanan lah, kena buka lah balutan tu, nak kena mandi wajib ni kena buka lah balutan tu, ni nak kena meratai ayat seluruhnya Maka sahabat ni pun buka balutan, dia pun mandi, menyebabkan sahabat ni meninggal. Tu yang kita kata tu, nak jaga hak mudarat lebih besar sahabat ni buka balutan, dia pun mandi wajib, darah keluar menyebabkan sahabat ni
meninggal. Mengadu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, mereka telah membunuhnya, mereka telah membunuhnya. Kenapa kamu tidak bertanya kepada orang yang mengetahui, tu benda yang nak tanya pun kadang-kadang kena cari orang yang tahu, tentang soalan-soalan benda ni kena tanya orang yang bidangnya. Di mana contoh tentang yang kita sebut tentang sapuan kuf. Sapuan kuf yang kita sebut dulu ni, seorang sahabat menjumpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tanya tentang sapuan kuf. Aisyah radhiyallahu anha jawab apa? Kamu pergilah bertanya kepada Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali ni selalu bermusafir dengan Nabi, nak kata kalau kita kan jawab, bini Nabi ni Ummul Mukminin bersama dengan Nabi tu pun dia tak jawab. Walaupun dia tahu, tetapi dia kata Sayyidina Ali tu lebih mengetahui, lebih tahu. Kerana Sayyidina Ali ni selalu bermusafir dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali jawab, 1 hari semalam untuk orang yang bermukim, 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Tu tahu Aisyah, Sayyidina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suruh pergi tanya Ali, kita pun sama lah, Kalau orang tanya kita bukan bidang kita, pergi tanya Tok Imam, pergi tanya ustaz, pergi tanya Tok Wu, kerana bukan bidang kita. Kerana ustaz-ustaz bukan semua dia tahu, bukan semua macam tukang rumah lah, bukan semua dia tahu. Mungkin dia tahu mozaik, dia tahu, mungkin dia ikat bata, tahu, mungkin dia boleh plaster, mungkin dia boleh wiring dan sebagainya, bukan semua dia tahu, Jadi tanya kepada orang yang bidang. Sama juga macam doktor, ada doktor gigi, ada doktor tulang, ada doktor hewan. Dia demam pergi jumpa doktor hewan, pening doktor hewan, dia pun tak tahu, dia ada pakar-pakar ni bidang-bidangnya. Tu kita jangan duk jawab. Jadi kita tak tahu, kita jawab wallahu a'lam. Tak payah malu lah, aku tak jawab ni baik malu ni, kadang-kadang dia jawab, saya bagi pandangan saya rumah, pandangan dia, hukum-hukum ni bukan pandangan kita, saya rasa, tak boleh juga, rasa pun tak boleh, kena mesti tepat, hak benar tu mesti ada dalil pada Al-Quran, dalil pada hadis. Kenapa bila kita jawab soalan tu orang beramal dah agak-agak? Bayangkan kita bagi pendapat, bagi jawapan benda yang salah, orang beramal, kita bagi jawapan tu pun hukumnya dosa. Kalau kita tahu 50-50 pun hukumnya adalah dosa. Kita pun jawab, rumah jawab, balik beli buka, alhamdulillah nasiblah betul ni. Kalau tak betul, tak boleh. Saya rasa lah, ataupun pandangan saya, tak boleh, nak rasa kecuali kita pergi kena wei, Ustaz, Ustaz, tolong rasa Ustaz. Tolong lah. Pergi tempat orang duk masak, dia panggil Ustaz, tolong rasa kat. Yang ni 2 mangkuk pun tak apa, rasa itu tak apa, di bab hukum-hukum saya rasa, pandangan saya mana boleh, mesti kena ada dalil pada Al-Quran, dalil pada hadis Nabi, berkat itu maka sahabat ni mati. Maka Nabi kata mereka telah membunuhnya. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang mengetahui, pergi tanya orang yang tak tahu, menyebabkan sahabat ni meninggal. Habis kata hanya sapu di atas balutan, tak payah buka balutan tu. Ketika dia mandi, basuh anggota yang sihat, sampai tu sapu pada balutan, lepas tu tayamum. Tu dia hadis ni lah, 3 syarat tadi ni. Dengan hadis ni maka dengan 3 syarat ni, basuh anggota sihat, sapu di atas balutan, dan bertayamum, 3 tu, baik. Bertayamum dengan tanah olehnya menghalangi oleh itu di antara kemudahan keizinan yang diberikan oleh Islam ialah bertayamum dengan tanah yang suci, sebagaimana ganti berwuduk atau mandi dengan air, sehingga manusia tidak terhalang daripada mendapat keberkatan, walaupun dalam keadaan sakit, tak boleh berwuduk, tak ada air, manusia maksudnya kita boleh lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ibadat lah, kena ikutlah perintah Allah. Sembahyang ni sampai ketika mana? Sampai
Tak larat sampai dengan apa, hati pun kena sembahyang, no? Dengan tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, dampung kanan, dampung kiri, melentang. Lepas tu dengan bahasa isyarat. Lepas tu dengan hati, no? Kalau dengan hati pun tak boleh, ketika itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah, no? Matilah. Sembahyang tetap kena sembahyang, no? Nanti kita akan jumpa ni sembahyang dalam keadaan tak aman. Ketika nak perang, Nabi ajak kita sembahyang secara berjemaah. Sampai tahap tu lah sembahyang, no? Nak perang pun Nabi ajak dalam keadaan sembahyang berjemaah, no? Erti tayamum. Tayamum pada masa ialah qasad atau tuju, manakala pada syarak ialah menyampaikan tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat, no? Ni lah dua niat. Lepas tu dua kali tepuk, no? Tepuk pertama muka, tepuk kedua adalah tangan. Niat tu penting lah. Innamal, apa pun niat. Niat tadilah ketika mana kalau Imam Syafi'i ni ketika debu sampai di muka. Tepuk pertama, sapu, bukan gosok, no? Sapu turun. Kita sapu turun, letak di atas debu yang suci, tanah yang suci. Pasir tak boleh, no? Debu, no? Tak yang tu tarik turun. Dah, no? Ketika kita sapu niat sahaja aku tayamum. Hak pendek lah, sahaja. Kalau tak sahaja aku tayamum, tak apa dah, no? Kita selalu ini sahaja nawaitu usolli, nawaitu sahaja, no? Tak sahaja pun tak apa. Macam kita mandi wajib sebutlah, aku mandi wajib. Ni hak bagi payah lah, no? Hak payah nak masuk, hak takbir 10 kali. 10 kali dia takbir, no? Kita tak tu sahaja aku tayamun untuk mengharuskan sembahyang. Sahaja aku tamu untuk mengharuskan melaksanakan sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang seringkahnya aku bertayamum kerana Allah Ta'ala, no? Itu pun dah. Ataupun sahaja ataupun aku bertayamum. Tak pendek lah, no? Itu pun boleh. Mudah je, no? Kita jangan memayahkan, no? Iaitu tanah ke muka dan kedua tangan dengan niat, dengan cara tertentulah daripada Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. No, ini dalil lah. Kalau orang tanya dalil, inilah dalil. Bila kita mengaji, kita jumpa dalil. Sama juga hak kita sebut tadi tentang wuduk. Kalau kita mengaji, kita jumpa dalil. Nah, hak itu penting. Sebelum ni kita ikut mana? Taklid, Ustaz, tengok depa basuh sapu muka, kedua tangan sapu, no? Tak ada dalil. Sekurang-kurangnya bila kita belajar, kita ada dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada Nabi. Kalau bab hukum fiqh ni boleh gagah lagi lah taklid, no? Peringkat permulaan. Tapi kalau ilmu tauhid, kalau taklid hukumnya tak sah dan dosa pula, no? Kecuali orang yang tak apa cerdik. Kalau orang tanya ni 2 campur 2 apa? 2 campur 2 30. Tak apa cerdik, no? Yang tu boleh taklid. Contohnya orang tanya dia, hang percaya tak Allah percaya? Buat dalilnya aku dengar Tok Imam kata macam tu. Dia taklid oleh Tok Imam, no? Yang ni kalau orang tak apa cerdik boleh, no? Tapi kalau orang cerdik macam kita, hukumnya tak sah iman kita, no? Ataupun amalan kita pun tak terima, kecuali pada masa tu kita duk belajar, no? Belajar tu dia peringkat. Kita peringkat kedua apa dah? Iaitu kalau pertama iman taklid, ini yang tak sah. Yang kedua ilmu yakin dengan ilmu. Ni hak peringkat kita orang awam, hak peringkat kedua ilmu yakin. Yang ketiga ainul yakin. Yang keempat hakul yakin. Yang keempat kamu yakin, no? Peringkat anbiya dan sebagainya lah. Sekurang-kurang kenyang kita ilmu yakin. Dengan ilmu kena main belajar, no? Lihat mana kalau dah ilmu tauhid kita pakat main. Sekurang-kurangnya
kita ada ilmu menyebabkan iman kita sah, no? Tapi kalau berkat fiqh ni dia boleh gagah sikit. Walau bagaimanapun kita wajib juga belajar, no? Termasuk dalam tuntutan fardu ain. Kalau tidak, dosa kita. Tengok TV, dosa. Makan nasi, dosa. Duduk dalam keadaan fasik, no? Kita kena mengaji lah. Tu kita peruntukkan masa sekurang-kurangnya sejam. Bukan lama pun, no? 24 jam. Peruntuk sejam lah sehari, no? Waktu mana sesuai? Lalu maghrib lah kuliah. Dulu-dulu ni tak mengaji macam ni dulu. Dulu payah nak mengaji tu. Nak mengaji pun nak kena pergi pondok, no? Dulu-dulu lah. Selesa tak mengaji pondok? Tak selesa. Lampu pun tak ada. Pakai pelita ayam. Tanya orang dulu tahu lah. Pakai pelita ayam. Toilet pun tak ada dulu. Kita pergi pokok buah, pokok kopi, tengok yang mana kosong-kosong. Tentu tempat kita toilet. Tempat kita nak qada hajat. Susah tuan-tuan. Nak makan pun tak ada. Nak beli ikan pun tak ada. Pergi mengai, pergi cari ikan nak balik, nak goreng tak ada minyak, bakar ikan. Susahnya nak dapatkan ilmu dulu-dulu. Kena pergi cari guru, kena bertalan ki musyafah dengan guru. Lah mudah dah. Lah mudah dijemput ustaz-ustaz, tuan-tuan guru mai tempat kita. Mai disediakan tempat yang selesa. Ada lampu, ada banyak lampu tak? Tu dia, no? Bukan hanya kipas, aircon pun dah. Tak tahulah kita jawab macam mana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kapek pula. Tak tahu nak habaq lah, no? Kalau kita tak tahu nak abang dah macam mana, no? Dulu susah, no? Tu pun hak dulu hak hantar sekolah agama, hantar sekolah pondok, hak mana? Yang dapat yang sekolah menengah tak terima, no? Balik bincang dengan mak ayah kita bincang, anak kita nak hantar mana bang? Sekolah menengah tak terima, baca pun tak boleh, no? Semua, no? F semua, no? Kata pondok lah bang, no? Hak bodoh-bodoh tu hantar pondok, no? Lah hak bodoh tu lah jadi ustaz, jadi tu imam, no? Tapi lah alhamdulillah lah 5A sekolah agama pun, no? Lah alhamdulillah lah. Dulu ni hak tak terima sekolah, pergi lepak, no? Tempat buangan lah dulu pondok-pondok ni. Hak dia tak dia terima, pergi lepak sana lah. Lah alhamdulillah lah, no? Zaman kita malah ni berhubung-hubung orang nak kepada pada sekolah agama lah, sampai pilih pula, no? Sampai pilih. Baik. Dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu, no? Ini dari Quran cerita tentang sapu, cara sapu tak beritahu lah, no? Dia akan beritahu pula dalam hadis Nabi, no? Manakala dalil daripada hadis Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbantuha lana tahuran iza lam najidil ma. Dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid, dan dijadikan tanahnya untuk kita suci lagi menyucikan jika kita tidak mendapati air, no? Dua kaedah. Yang pertama, sapu muka. Tepuk yang pertama, ketika nak sapu tu kita pun niat sahaja aku bertayamum untuk nak mengharulkan sembahyang fardu tanah Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku tamu sapu kedua. Yang kedua, tepuk yang kedua, kita sapu tangan, no? Tangan letakkan tangan kanan pada tapak tangan kiri. Letak macam tu lah, no? Letak macam tu, no? Kita pun tarik macam tu. Tarik debu ni pun talak tu, tarik mai ke atas pada siku. Lepas tu hak ibu jari ni kita tekan ni naik terus ke. Dengan tapak tangan tak payah lah, sebab tapak tangan dah ada debu dah, no? Tapak tangan tak payah dah. Tapak tangan dia ada debu dah. Macam tu tak di atas tangan kiri, tangan di atas tapak tangan kiri, tak macam tu. Kita tolak mai ke atas pada siku sunat. Lepas tu hak ibu jari ni letak pada depan ni, kita pun tolak. Hak tapak tak payahlah, naik ke ibu jari macam tu, no? Hak begitu juga dengan hak tangan kiri pun samalah, tolak mai ke atas pada siku.
Lepas tu hak ibu jari kita letak di sini, kita pun tolak naik ke atas belakang ibu jari. Habis macam tu no. Niat, lepas tu sapu muka dan juga kedua tangan. Dah mudahnya no. Tak payah ada guling-guling atas tanah pula no. Kalau mandi wajib, kalau tak ada ustaz nak kena guling. Berlaku dengan dua sahabat no. Dua-dua Nabi membenarkanlah no. Tapi agaknya yang betulnya dua tu lah no. Hak pekat mulaan tak tahulah, sahabat tak tahu no. Maka Nabi tak kata apa sahabat yang guling tu. Maka yang hak betulnya hak tadilah no. Sapu tadi ni. Baik. Kita sama sikit no. Sebab tayamum no. Tengok sebab apa boleh tayamum sikit je. Kita bagi ringkas-ringkas lah. Yang pertama, ketiadaan air. Secara hisi ataupun zat, air itu sendiri tidak kelihatan dan tidak dapat sahnya. Tak ada ayat lah. Memang tak ada kemarau lah no. Nak kata hujan pun tak hujan lah no. Ini memang tak ada. Di segi zat tu memang tak ada no. Di segi hisiah maksudnya tak ada no. Seperti ketika di dalam musafir dan dia tidak mendapati air, atau ketiadaannya secara syar'i iaitu zat air itu ada kelihatan dan dapat dirasa, tetapi disebabkan oleh perkara tertentu ia tidak boleh digunakan untuk seperti dia mempunyai air tetapi dia sangat berhajat untuk meminum. Maksudnya dia berhajat untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Maka ketika itu boleh bertayamum, di mana firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'am fatayammamu. Lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ini dalil no? Air yang ada hanya cukup diminum dan seumpamanya, hukumnya adalah seperti, tak ada ayat lah. Ada tapi untuk minum, untuk masak lah. Tapi di kira hukum tak ada ayat lah no? Ketika itu boleh tayamum no? Yang kedua, air terlalu jauh daripadanya. Kita sebut ni iaitu 2,5 km no, dekat Batu Mau tu ayat dah no. Maksudnya dia tak menyusahkan kita untuk pi dapatkan ayat. Ketika itu boleh bertayamum no. Dia kata dan tidak wajib berusaha untuk pergi. Tak payah pergi tayamum je lah no. Yang ada usaha pi naik kereta tak payah dah no. Lebih pada 2,5 km. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air secara hisi seperti air itu berdekat dengannya tetapi dikawal oleh musuh. Kalau pi kena tembak. Kalau pi ada harimau, ada singa di situ no. Pi mengap no, ataupun ada musuh no. Kalau pi kena tembak ke kena apa, ketika tu boleh dengan tayamum no. Boleh tayamum lah. Atau tidak boleh digunakan secara syar'i seperti dia merasa bimbang dan takut berlaku penyakitnya. Kalau guna ayat tu menyebabkan penyakit nah. Tak sama jugalah, macam tak ada ayat jugalah nah. Kalau guna maksudnya penyakit nah. Mungkin ayat tu ada masalah. Maka jangan, maksudnya boleh tayamum. Atau bertambah lagi sakit ataupun lambat sembuh lah. Ini yang kita sebut tahap tadi lah, iaitu al-jabair al-asaib. Kalau kita guna ayat pada anggota ketika mana nak berwuduk menyebabkan susah nak sembuh penyakit tu, maka ganti dengan tayamum. Cuma kaedah yang ini kaedah tadilah, iaitu basuh anggota sihat, sapu di atas balutan dan bertayamum macam mana kita sebut tadilah no. Semua saya ulang baliklah. Apabila dia berada dalam keadaan sedemikian, dia boleh bertayamum. Bertayamum menggunakan dan tidak wajib menggunakan air, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat mendapati luka parah kepada kepala, kemudian dia mandi, kemudian mati. Hak kita sebut tadi no. Mandi menyebabkan sahabat ni mati kerana apa? Dia buka balutan no. Yang keempat, yang terakhir, cuaca terlalu sejuk. Keadaan tersebut menyebabkan seorang merasa bimbang dan khawatir untuk menggunakan air dan tidak mampu untuk memanaskan. Ini terlalu sejuk ayat atau terlalu panas ayat no. Cuma yang ini dia sebut ni, Amru bin As telah bertayamum daripada junub kerana takut bina sebabkan cuaca tersejuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakuinya, walau bagaimanapun dia hendaklah
mengqadakkan balik ini kena qadaklah walaupun dia boleh tayamum dalam keadaan tentulah, maksudnya dia pergi satu tempat, mungkin air terlalu panas ataupun air tu terlalu sejuk, dia boleh ganti dengan tayamum. Walau bagaimanapun dia wajib mengqadakkan kembali sembahyang yang dilakukan itu kena qadaklah sebab air dah, cuma air sejuk lah. Contoh kita kata di Cameron Highland lah kita kata, ataupun ada tempat-tempat yang terlalu sejuk lah. Kalau guna sejuk sangat air ais lah kita kata, walau bagaimanapun dia wajib kena qadak balik lah. Kalau kita butuh bila sejuk-sejuk lah macam kita musafir dalam keadaan berpuasa boleh buka, tapi berpuasa itu lebih baik. Contoh kita musafir boleh berbuka, tapi jangan berlebih beratak lah walaupun boleh buka kena jagalah, kena menghormati bulan Ramadan lah. Walau bagaimanapun kalau berpuasa itu lebih baik apa kalau dia tinggal, dia kena ganti balik. Nak ganti balik tak boleh ganti pada bulan Ramadan, kena ganti sebelum lagi dugaan lagi dugaan tengok orang duk makan, kita puasa pula jadi kalau boleh puasalah walaupun dibolehkan ketika mana kita bermusafir. Walau bagaimanapun dia hendaklah mengqadak kembali sembahyang dalam keadaan tersebut ketika ada ayat. Nanti kita ingat kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk syarat tayamum. Dia ada syaratnya. Syarat ni mukadimah lah. Maksudnya sebelum kita nak tayamum mesti dengan syarat-syaratnya. Sempurna syarat ni maka tayamum kita baru sah. Tak sempurna syarat ni maka tayamum kita tidak sah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum lamwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.